Bagi membuka tirai majlis kita pada pagi ini, dengan ini jemput saudara Abdul Qawi Navin Abdullah untuk memimpin doa. Dipersilakan. Assalamualaikum. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merafakkan setinggi kesyukuran kepadamu atas segala nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, dengan izinmu kami dapat berhimpun pada pagi yang berbahagia ini. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, cukupkanlah rezeki kami, sejahterakanlah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa sahabat dan kenalan kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang bersabar dengan segala dugaan-Mu. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan Al-Quran, mudahkanlah urusan kami dengan Al-Quran, beratkanlah pahala kami dengan Al-Quran, elokkanlah akhlak kami dengan Al-Quran, luaskanlah rezeki kami dengan Al-Quran. Allahumma lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Abdul Qawi Navin yang sudi untuk memimpin doa itu tadi. Antara tujuan majlis ini diadakan adalah untuk menyampaikan biskut raya kepada warga kaki tangan Perkim, termasuk daripada Asdaf, Skor dan juga daripada EDUKL. Dan saya bagi mewakili seluruh warga kaki tangan, pegawai dan kaki tangan Perkim, ingin mengucapkan tidak terlalu awal untuk kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baiklah, seterusnya dengan ini dijemput kepada Ustaz Muhammad Azman selaku pengetua Asrama Darul Farah Asdaf untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz MC sedia yang dihormati, berbahagia Tan Sri, Datuk dan semua kaki tangan Perkim kebangsaan, dan yang disebut tadi saya tak ingat dah apa dia. Semualah yang terlibat pada hari ini, alhamdulillah. Saya mungkin tak ada apa sangat nak disampaikan. Cuma saya mewakili Asrama Darul Falah ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri dan semua yang terlibat kerana menjemput Asdaf hadir pada hari ini. Dan saya kira mungkin ini bukan kali pertama agaknya, cuma saya sendiri baru kali pertama dijemput bersama dalam satu majlis yang begitu mulia ini, alhamdulillah. Jadi daripada saya juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua. InsyaAllah semoga dengan program yang sebegini dapat diteruskan lagi bersama dengan Asdaf, dan kerjasama dapat dijalinkan dengan lebih erat di masa yang akan datang, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana saya dijemput naik ke sini pada suasana dan pada keadaan dan apa yang tidak saya duga sama sekali. Jadi kebetulan pula idea itu datang sebentar saya tadi bila Ustaz daripada Asdaf tadi bercakap, dia pun tidak ada benda yang nak cakap. Jadi saya lebih-lebih lagi daripada itu, bahawa tak terfikir yang saya akan naik ke pentas ni. Yang saya cuba fikir hanyalah bila melihatkan kepada ada itu, jadi mungkin nak sampai betul. Tapi apa yang berlaku ni saya tak dulu sama sekali.
Jadi terima kasih kepada Ustaz Farhan kerana memberitahu bahawa saya adalah staf yang paling senior di Perkim. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya sudah tak lama lagi saya duduk di Perkim adalah hampir 50 tahun. Kalau orang-orang lama termasuk Tan Sri, kalau mengingatkan pada sejarah bahawa Joe Buckner dengan Muhammad Ali boxing di Kuala Lumpur, Malaysia, di stadium ada dua, Merdeka ke ni? Merdeka, stadium open. Maka berlaku pada siang hari pukul 11 pagi. Hari Jumaat, bayangkan hari Jumaat 11 pagi di dataran yang terbuka. Itulah sejarahnya. Jadi petang itu saya masuk kerja di Perkim, di Balai Islam. Jadi saya ingat itulah sekadar saya nak luahkan satu perasaan bahawa yang paling lama di sini. Kemudian saya nak tambah sedikit Tan Sri ya. Di peringkat bahagian Perkim, ini semua ID datang pada ketika ini, datang kemudian. Yang paling lama berada di kedudukan jawatan mereka ini adalah Datuk Syed Ali Johor. Kemudian staf yang paling ini adalah Haji Rahim Lim. Ini adalah orang lama, jadi termasuk saya 3 orang lah. Jadi kalau staf adalah Haji Rahim Lim yang paling lama dan saya kira nombor 2. Kemudian yang di peringkat bahagian adalah Datuk Ali Syed Ali Al-Habsyi Al-Atal. Ya betul. Jadi saya ingat itu sajalah kerana saya sembang keadaan yang tidak bersedia. Jadi terima kasih kepada Tan Sri, kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ni boleh dimaafkan kerana saya yang paling tua di sini. Jadi saya nak cakap, tak ada apa nak cakap. Cuma saya ucapkan selamat menyambut berbuka puasa dan selamat menyambut hari raya Maaf Zahir Batin. Itu sajalah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum semua. Saya pun tak dijangka untuk dipanggil. Saya baru je bertugas dalam bulan ni, awal bulan ni. Cakap apa saya? Saya mengucapkan selamat hari raya yang bakal tiba nanti. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Azmi, wakil daripada Asdaf, saya minta maaf kerana silap jadual. Yang pergi ke Asdaf minggu depan, memang sudah ada dalam jadual pun, dan insyaAllah kita akan pergi ke Tas Putra juga, kerana Tas Putra pun ada dalam struktur Perkim juga. Kita akan pergi kalau boleh minggu depan juga lah, minggu depan. Syukur kita dapat berjumpa begini secara keluarga, kerana hari ini sengaja kita pilih sebab malam ini adalah malam nuzul Quran, iaitu malam yang salah satu daripada malam yang mulia. Dan kita tak menafikan bahawa malam-malam yang lain pun mulia juga, tapi mengikut peluang-peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, disebut bahawa ada masa-masa yang tertentu yang perlu kita tumpukan. Jadi malam ini adalah malam nuzul Quran. Quran turun untuk alam ini, bukan turun untuk Perkim, diturunkan untuk dunia ini. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini
Kerana petang ini ada majlis tadarus seperti biasa yang kita namakan tadarus yang utamalah, yang terbesar di Perkim, kita namakan tadarus perdana pada petang ini, dan ada qari jemputan daripada Mesir akan datang untuk memeriahkan majlis tadarus selepas asar nanti. Jadi tentang doa, masing-masing doa lah. Nak doa apa malam ni, dan jangan lupa malam lain pun boleh berdoa juga. Jangan fikir lepas berdoa malam ni, malam lain tak berdoa dah. Ada orang fikir macam tu. Kalau dia nak berjaga malam pun, dia pilih nak berjaga malam sampai pagi, malam nuzul Quran saja. Malam lain dia relax je. Jadi bukan Islam kehendaki sedemikian. Tapi diberi peluang pilih, ada masa di antara masa-masa yang baik di sepanjang bulan Ramadan itu, ada masa terpilih. Dengan tidak menafikan malam lain pun bagus juga. Jadi saya cuma beritahu pada diri saya juga, dan kepada semualah, bukan saja orang Perkim. Kalau jumpa kawan-kawan pun saya beritahu macam tu jugalah. Janganlah bila kita tumpu satu malam, malam lain kita relax. Kerana dia kata dia berjaga 29 malam, mesti dia dah dapat Lailatul Qadar. Jadi habis tu, lepas Ramadan tu dia pun relax, dia tak buat ibadat lagi dah. Dia kata dia dah dapat, dia dah pasti. Kerana dalam Ramadan itu ada malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Jadi dia pulun lah. Dia pulun nak tumpu bersungguh-sungguh selama sebulan. Daripada awal sampai akhir. Apa maknanya? Maknanya mesti dapat lah. Bila dia dapat, lepas tu dia kata apalah, lepas ni saya relax lah. Saya dah dapat dah peluang dengan Lailatul Qadar yang taraf dan kemuliaan malam itu menyamai dengan 80 tahun. Jadi kalau dia mati umur 60, dia okey lah, pasal dah dapat dah malam tu. Bukan begitu. Artinya kewajipan kita memang mesti dijalankan dengan sempurna sepanjang masa. Tapi masa-masa yang tertentu ini dinamakan peluang-peluang yang diberikan kepada kita. Dan ada juga yang berfikir bahawa nak ambil the last 10 days saja. Dia kata yang 20 hari itu tak payahlah, saya nak tumpu yang 10 hari akhir. Dia kata kalau 10 hari akhir itu ada satu malam Lailatul Qadar, dia pulun yang last 10 days saja. Lepas tu dia relax. Jadi bukan maksud macam tu. Jadi malam ini salah satu daripada malam yang mulia, dan kita doakanlah untuk kebaikan keluarga kita dan juga organisasi kita dan umat Islam. Kita mintalah yang terbaik, dan jangan lupa supaya Perkim ini sentiasa terpelihara dalam keadaan yang baik. Saya selalu sebut tentang hasrat almarhum Tengku Abdul Rahman yang mengasaskan Perkim ini, dan tuan-tuan pun tak tahu apa sebenarnya yang terselit di sebalik idea almarhum Tengku Abdul Rahman yang membuat Perkim ini. Saya pun tak tahu sepenuhnya, dia seorang je tahu. Tapi rupanya Perkim ini, kalau kita bayangkan di Malaysia ini tidak ada Perkim. Tak ada Perkim, tak ada masalah, tak cacat pun. Tapi ini dia dinamakan satu value add, satu elemen tambahan. Jadi bila ada elemen ini, maka banyak pihak yang dapat faedah daripada idea Tengku ni. Yang dah pasti, kalau Perkim ini tak ada, mungkin kita berada di tempat lain. Kalau kita ditakdirkan ada juga di dunia ini, tapi Perkim tak ada, mungkin tuan-tuan kerja tempat lain. Tapi kita ditakdirkan bekerja di sini. Jadi kita syukur, jangan kita lupa untuk mendoakan pada fikiran saya, apa salahnya kita doakan pada almarhum Tengku Abdul Rahman
kepada ruhnya supaya dirahmati. Kerana idea dialah kita berada di sini. Dan kesannya saya fikir banyak. Walaupun ahli perkim ni tak ramai, dalam 39,000 saja berbanding dengan ahli-ahli organisasi lain yang sampai berjuta-juta ahli. Tapi kita tak ramai, kita tak sampai juta pun. Kita tak sampai 100,000 pun. Tapi kita ada 30,000 saja. Tapi tak apalah. Walaupun kita tak ramai, dan janganlah kita tanya kenapa tak ramai. Tapi saya rasa kita nak gunakan jumlah yang ada ini supaya memberi kesan kepada masyarakat. Dan bila tugas kita ada kaitan dengan Islam, Islam itu sebenarnya kita semua tahu agama yang datang daripada Allah. Dan pegangan kita, ajaran Islam ini kalau tak ada Quran, cuba bayang, Islam ada tapi Quran tak, dia macam agama-agama lain. Tuan-tuan pun tahu apa dia agama lain. Kita sebutlah agama Yahudi ke, Judaism ke, Confucius ke, Kristian ke, Hindu ke. Sebenarnya mereka pun ada buku juga. Tapi kita, dunia tahu buku itu ditulis oleh orang, bukan kalimah itu kalimah daripada Tuhan. Jadi kita syukur kerana kita dapat Quran, tapi kandungan Quran itu dunia mengaku bahawa itu bukan kalimah daripada rekaan manusia. Kerana tak ada manusia yang boleh buat seindah itu. Jadi Quran ni kita nak lagukan boleh, nak baca cepat boleh, nak baca perlahan boleh, macam-macam lagi. Memang, dan ini tidak berlaku kepada kitab suci agama lain. Jadi kita syukur. Dan bila kita ditakdirkan menganut agama ini, kita jangan lupa bersyukur. Kerana saya fikir tuan-tuan, saudara-saudara dan saudari-saudari, saudari minta ke nak jadi Muslim? Pernah minta? Kita tak pernah minta. Tapi kita syukur kerana kita ditakdirkan. Kita, terutamanya orang Melayu, lahir saja jadi Islam terus. Kita tak minta pun, tapi dipositionkan dalam dunia ini sebagai orang Islam. Syukur, kita syukur. Allah telah mentakdirkan kita, ditakdirkan muncul sebagai Muslim. Ada orang lain, mereka tidak mendapat, tak terima Islam kerana suasana mereka berlainan. Mereka menjadi Muslim lewat. Lahir ke dunia, belum Islam lagi. Tapi kita lahir, dah Islam dah. Kepada siapa kita nak syukur? Kita syukur pada Allah. Tapi tuan-tuan kena ingat juga, saya berpesan ni dalam bulan puasa ni, bila kita merupakan ada golongan yang lahir terus menjadi Islam, hidup dalam suasana Islam dan terus menjadi Muslim, kita tidak boleh nafikan bahawa, jangan kita andaikan bahawa yang lahir kafir itu sebagai tidak bernasib baik. Kerana orang kafir itu, peluang untuk mereka mendapat nasib yang baik itu masih ada lagi. Kerana sebahagian daripada yang kafir itu, yang lahir kafir, dia masuk Islam kemudian. Artinya dia sudah mendapat petunjuk. Adakah kita ingat bahawa yang kafir itu, yang asal kafir masuk Islam, banding dengan kita yang Islam daripada asal lagi, kita lebih mulia atau dia lebih mulia? Yang ini banyak orang tersilap juga. Sebab itu kita tak boleh pandang yang lahir kafir kemudian masuk Islam kemudian sebagai kelas yang kedua. Ada orang mengatakan demikian. Sebenarnya kalau kita perhati dalam agama kita,
dari satu sudut mereka lebih bernasib baik daripada kita. Kerana bila kita ada golongan yang Islam daripada asal, maka kita sudah terdedah kepada dosa dan pahala dah. Kerana kita tak maksum, kita silap dan kita minta ampun. Tapi yang kita kata kafir itu, bila hari dia mengucap kalimah syahadah, dia macam baby yang baru lahir. Dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa apa pun pada hari itu. Dia dosa pahala akan datang selepas syahadah, bersih. Maka tentulah dia bernasib baik. Kalau daripada hari dia mengucap kalimah syahadah, dia maintain diri dia dalam keadaan yang baik, walaupun ada dosa dan pahala, tapi dia sudah dapat memilih cara yang lebih sempurna dan lebih utuh, maka dia lebih baik daripada kita. Maksud saya beritahu ni, yang lama masuk Islam ni tidak boleh pandang rendah kepada yang masuk Islam kemudian. Saya percaya perkara ini mungkin kita tahu, tapi kita tidak beri fokus. Alangkah mulianya seorang yang mengucap kalimah syahadah. Pada hari itu, dia lebih baik daripada kita. Bersih. Zero debts. Tak ada hutang. Bersih. Jadi sebab itu kita mohon daripada Allah, supaya Allah beri kepada yang dah lama Islam ini pengampunan. Kerana mungkin kita dah, kalau kita sudah berusia sekian tahun, tentulah kalau kita campur dosa banyak mana, pahala banyak mana, kita tak tahu. Tuan Haji Ishak dia dah sini, kita tak tahu dosa pahala yang mana lebih berat. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi kita harap yang baik itu lebih berat daripada yang buruk. Dan yang akhir sekali saya nak sebut ialah mereka yang mendapat guidance ini sebenarnya mereka mendapat cahaya. Dan cahaya itu adalah petunjuk dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang memeluk agama Islam, mereka yang telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kan itulah dikatakan bahawa mereka telah mendapat hidayah. Bila kita tanya yang bukan Islam, kenapa dia tak masuk Islam? Dia kata dia belum mendapat hidayah. Hidayah maknanya petunjuk. Petunjuk mesti menerusi cahaya. Maka mereka yang masuk Islam di Malaysia ini, pada masa ini, pada umumnya dikenali sebagai mu'alaf. Kerana istilah itu adalah istilah yang disebut dalam Al-Quran. Kerana mereka baru masuk Islam, maka mereka perlu dijinakkan. Maka mu'alaf itu bermakna yang dijinakkan. Tapi ada suatu perkara yang tersembunyi di sebalik dijinakkan. Orang itu sudah mendapat cahaya. Mereka, walaupun mereka dipanggil sebagai mu'alaf, tapi yang tempoh perlu dimesrakan dengan Islam ini cuma dalam masa setahun saja. Dah mesra biasa, tak payah panggil mu'alaf lagi lah. Maka kadang-kadang di Malaysia ini sampai mati umur 60 pun panggil mu'alaf lagi. Siapa mati tu? Mu'alaf mati umur 60. Sebenarnya itu satu perkara yang agak tak berapa memberi mesej yang kurang baik juga. Dia mu'alaf itu tempoh yang tertentu saja. Tapi yang kekalnya ialah dia telah mendapat cahaya. Maka sebab itu saya menyatakan kepada kawan-kawan bahawa mereka setelah mendapat cahaya, dan yang bercahaya ini dipanggil munawwar. Kita pun dah dapat cahaya, tapi kita dapat cahaya awal lagi. Tapi yang baru ini kalau tempoh mu'alaf mereka sudah berlalu, kerana dalam pentadbiran Jabatan Agama di Malaysia ini ada tempoh. Tempoh mu'alaf itu adalah ada 4 tahun, ada 5 tahun. Lepas tu tak payah panggil mu'alaf lagi. Tapi dalam pergaulan,
Kadang-kadang kita panggil dia mualaf sampai selama-lamanya. Sampai dia dah Islam berpuluh tahun. Maka kalau kita nak menghargai dia kerana dia masuk Islam hasil daripada mendapat cahaya, maka kita boleh juga gunakan perkataan Munawar. Nama dia John, brother Munawar John saja. Bolehlah Munawar. Jadi sebagai satu simbol bahawa dia masuk Islam kemudian. Jadi saya dah propose kepada kawan-kawan saudara baru yang mempunyai latar belakang korporat dan macam-macam. Jadi saya kata saya address mereka our enlightened brothers and our enlightened sisters Islam. Artinya itu bahasa Inggeris, tapi mereka adalah saudara Munawar John, saudara Munawar Acong, saudara Munawar kalau perempuan tu Munawarah ya. Bukan Munirah lah, dia Munirah lain sikit. Jadi perkataan itu saya sendiri, saya peribadi saya akan gunakan. Kalau saya jumpa kawan-kawan, kalau dia nama Meniwong, dia baru masuk Islam, saudara Munawar Wong, Munawar. Jadi bila sebut Munawar tu dia lebih baik, kerana Munawar itu makna enlighten. Dia telah mendapat cahaya. Memang benar dia telah mendapat cahaya. He was guided. Dapat guidance, dan guidance itu kata orang putih is through the light, cahaya. So bila dia dapat cahaya, maka dia dipanggil enlightened person, orang yang telah mendapat pencahayaan. Maka dalam bahasa Arab nak kata Mr. Enlightened John tak sedap, sebut Munawar lah. Kalau nak sedap lagi berbuk al tak apa, saudara Al-Munawar John, saudara Al-Munawar Singh kalau dia orang Sikh, ataupun Munawar. Jadi tapi Munirah tak payah tukar pada Munawar. Jadi tugas kita di Perkim ini ialah untuk, seperti yang maksud saya daripada kenyataan ini ialah kita nak menjalankan tugas mengembangkan Islam ini dengan cara mesra. Tapi bila orang luar datang ke tempat kita, dia dah masuk Islam dah 20 tahun, 30 tahun, bila nak perkenal ini saudara, ini mualaf kita ni, dia dah 30 tahun dah masuk, tapi tak sesuai. Kalau dia dah berpuluh-puluh tahun masuk Islam, kita masih nak gunakan mualaf, pada hakikatnya salah. Sebab mualaf itu yang baru nak dijinakkan. It is wrong. Tapi ramai tak perasan. It is wrong to use the term mu'alaf sampai selama-lamanya. Dalam pentadbiran memang dia tempoh dia. Jadi bagi kita Perkim yang involve dengan kerja-kerja yang berkaitan dakwah ni, kita janganlah kalau dia dah masuk Islam lama, katalah Firdaus Wong misalnya, ataupun jumpa Lim Jusun ke, dia baru masuk Islam. Kalau nak panggil Lim Jusun itu mu'alaf, nak panggil Firdaus Wong itu mu'alaf, mungkin dia faham Islam mungkin dah lebih advance daripada kita dah, kerana dia pengkaji dan dia committed dan dia preach, dia berusaha mengislamkan yang kafir. Jadi Perkim cuma menerima usaha yang sebenarnya dibuat oleh orang lain. Mereka datang mengucap syahadah di sini, tapi kita tak tahu Haji Sad lama sini yang datang mengucap syahadah tu, seperti yang saya sebut pada kawan-kawan, kita tak pasti adakah hasil dakwah kita ataupun hasil dakwah orang lain. Tapi yang ternyata dia masuk Islam tu hasil daripada suasana lain. Cuma dia mengucap syahadah dengan kita. But bukan makna kita yang merupakan kejayaan kita, tapi kejayaan orang lain. Dia Islam kerana dibaca buku yang ditulis oleh orang ni. Bukan kita tulis. Bukan kita pergi berdakwah pada mereka, tapi they became Muslim because of others. Tapi dia mengucap syahadah dengan kita. Maknanya kita masih ada satu
usaha yang kita sendiri, insya-Allah lah kita boleh kaji bagaimana kita sendiri hasil usaha kita convince dia masuk Islam dan dia mengucap syahadah hasil usaha kita. Saya fikir yang itu kita kena fikir-fikir sendirilah. Kerana kita ada cawangan, kita ada bahagian. Jadi kita ada ahli perkim. Kalau 39,000 ni masing-masing boleh cek lah berapa ramai 39,000 ahli perkim ni yang berjaya meyakinkan berapa orang kafir dan masuk Islam kerana dia, kerana the individual of the 39,000, iaitu masing-masing kaji lah. Tapi saya fikir tak ada, mungkin ada pun tapi tak ramai lah. Saya mengakukan diri saya tak ada. Yang saya tahu kerana saya dia Islam kerana saya, tapi adalah adik ipar, kakak ipar saya itu dia mualaf. Tak sedap sebut mualaf, kakak ipar saya pun munawarah juga. Tapi jadi artinya, tapi dia masuk Islam kerana siapa? Adalah kerana abang saya tak tahu. Tapi saya sendiri yang saya ingat tak ada siapa yang saya convince dan dia kata okey, hasil daripada penerangan yang you bagi ni, saya rasa Islam betul, saya nak masuk Islam. Yang itu saya, maknanya saya zero. Apa salahnya kalau kita mengaku kita tak ada? Tapi kalau tak ada, ini bermakna masih ada ruang untuk orang perkim ini bekerja supaya sekurang-kurangnya dalam tempoh 50 tahun, macam kata Cik Sahak tadi, sekurang-kurangnya ada sekurang-kurangnya kalau boleh, kerana kita ada masuk Islam walaupun seorang. Maknanya ada 39, mana kalau satu ahli dapat convince satu orang saja, maknanya you have 39,000 converts, hasil usaha kita sendiri. Tapi kita rancanglah. Jadi saudara yang baru-baru lagi ni, cuba carilah. Kalau dapat kita jadikan itu sebagai macam KPI, jadi Key Performance Index kita. Kalau tak dapat capai, bukanlah kesalahan, tapi sekurangnya kita ada azam. Macam di Asdaf, saya fikir saudara Azmi, saya dia tahu. Saya rasa dia Azmi dah, Ustaz Azmi ni dah ada mengislamkan orang kerana dia. Saya tak tahu lah, tapi dia sendiri lebih tahu. Tapi saya agak dia ada. Maknanya dia lebih baik daripada saya. Daripada segi kejayaan meyakinkan non-Muslim sehingga dia menjadi Muslim kerana dia. Jadi pasal dia jaga orang-orang asli di Asdaf itu, bukan Asdaf sebagai cawangan, Asdaf sebagai asrama. Tentu ada juga yang non-Muslim, walaupun tak ramai, tapi mengekalkan anak orang asli yang sudah Islam itu supaya kekal dalam Islam, itu kejayaan. Kerana kalau tidak, mungkin dia balik pada agama lain kalau tak dia pelihara. Jadi mungkin Azmi Asdaf itu lebih banyak sumbangan dalam mengislamkan orang kafir. Kita tak ada. Jadi sebenarnya hari baik ni kita tolonglah, kita cari brothers munawwar ramai, ataupun cari sisters munawwarah ramai. Kalau dia dah masuk Islam lama, kita jangan panggil dia mu'alaf lah, panggil dia munawwar lah. Saudara munawwar John datang, kenal. Jadi dia pun sonok sebut munawwar tu. Saya fikir nama tu pun sedap didengar lah. Jadi I think kita boleh promote istilah ini di mana-mana sampai ke luar negara. Bila dah jumpa kawan, saudara munawwar apa nama ni, macam tak kira daripada UK ke daripada mana, dan kita boleh address mereka apa nama ni, dengan perkataan yang seperti itu. But we can use the word enlightened sisters. This is our enlightened sisters, the sister and our enlightened brother. Jadi
perkataan pun seronok. Kalau kita berkenal, ini mu'alaf ni, ini saudara mu'alaf daripada mereka, ini mu'alaf daripada Australia. Jadi dia pun rasa, yalah dia tak marah, betul, tapi lebih mesra perkataan itu. Jadi itulah ingatan, bukan pendapat saya pada hari yang mulia ini, dan saya ingin mengucapkan selamat berjaya melakukan ibadah Ramadan sampai akhir, kerana kita ada lagi 2 minggu, dan sampai masa hari raya saya fikir in between tak ada lagi majlis seperti ini nak sebut hari raya. Jadi kita secara kecil saja kita nak bagi token ingatan Perkim kepada staf yang ada sini, dan juga yang ada kaitan dengan Perkim sebagai simbol saja. Tapi simbol yang pakai habis ni, lepas kita makan kita lupa. Ada orang kata kalau bagi duit lagi bagus. Jadi di Perkim pun kita bernasib baik juga, kerana Perkim ni walaupun kecil tapi ada je secara kecil-kecilan kita appreciate staff. Tapi kalau dalam kerajaan sendiri, kerajaan ada berapa ramai staff dia, kita tahulah kita kerja kerajaan tak adalah sebelum raya tu panggil semua staff nak bagi hampers ke, tak ada. Mana tuan-tuan kena ingat bahawa Perkim ni alhamdulillah dengan rezeki yang ada, tapi rezeki kita pun sebenarnya hasil pemberian orang. Kerana kita belum berjaya menjadi badan korporat yang berdikari. Kalau Perkim bertukar, nanti ada perusahaan perniagaan yang boleh mendapat pendapatan sendiri, maka itu kita punya. Tapi sekarang ini kita dapat duit daripada orang. Tapi hasil penjimatan oleh Datuk Bendahari, Bendahari ini dia seperti biasa menjimat, bila ada jimat sikit maka kita boleh macam bagi. Dan saya fikir kita tidak akan dipertikaikan oleh pihak yang memberi, kerana kalau kerajaan federal bagi walaupun tak cukup, tapi kita jimat hasil penjimatan kita bagi. Jadi hari ini token sajalah. Kalau yang saya tak tahulah, mungkin Datuk Bendahari dia sedang fikir kalau ada rezeki pun dia bagilah, tapi dia tak bagi dalam ni, tak adalah. Tapi takkanlah saya nak isytihar ini, tapi tengoklah dalam akaun nanti lah, dalam bank tu kalau ada tambah sikit tu, itu hari raya lah tu. Tapi banyak mana saya harap Bendahari ditengok. Bukan duit saya, bukan duit Bendahari, tapi yang saya nak beritahu bahawa bila kita ada penjimatan, kalau kita ada penjimatan dalam menjalankan kerja-kerja yang kita lakukan, maka penjimatan itu bukan untuk kita, tapi untuk warga. Itulah yang kita bagi juga. Dan ini tidak salah dari segi pentadbiran. Kerajaan tak bertikai. Jangan kerajaan kata aku bagi duit, aku tak bagi pun kamu bagi. Tak ada. Ini yang kita lakukan menerusi penjimatan. Menerusi langkah-langkah penjimatan, maka kita bagi. Jadi saya diberitahu semalam oleh Datuk Bendahari kepada staf kita, ada jugalah, nanti cuba tengoklah nanti banyak mana tu saya tak boleh nak beritahu lah, Bendahari lah yang tahu. Tapi kemudian tengok sendirilah banyak mana. Kalau ada tambah sikit dalam akaun di bank tu, ada lah, itu amalan biasa. Please be patient, sabar. Pasal nak cash ni payah. Kita buat cara yang teratur, cara yang boleh, dan mengerti dengan Perkim, insya-Allah kita ada bilik sini. Bilik ni akan kita penuhkan, meriahkan, dan reception kita pun akan turun di sini. Semua jadi urusan ni kita meriahkan. Jadi kalau orang datang nak jumpa apa, okey, semua urusan reception kat sini. Jadi pentadbiran tu itu pentadbiran saja. Jadi itu akan kita gunakan tempat ini supaya dapat kita ceriakan bila dataran ini. Dan sekarang ini pun nampak taklah sunyi sangat. Mudah-mudahan akan berkekalan.
Kepada warga Perkim di sini, saya mohon maaf kalau sekiranya ada kesilapan, dan sebagai insan biasa takkan tak silap. Bukan sengaja melakukan kesalahan, tapi kalau ada kesilapan berlaku yang tak diketahui, tapi kalau kesilapan yang intentionally itu tak adalah. Tapi adat Melayu, maaf zahir batin, yang dia tak pernah jumpa pun, jumpa sekali-sekali pun maaf ya, padahal tak pernah jumpa pun, tapi Melayu kerja dia minta maaf ya. Jadi saya pun nak menghayati tradisi itulah. Saya nak mohon maaf juga, walaupun kita fikir tak adalah satu kesalahan yang intentionally kita buat. Melayu jumpa je, dia tak kenal, bila salam tu minta maaf. Minta maaf apa dosa je, baru jumpa situ, baru jumpa. Tetapi Melayu ni dia kerja minta maaf je. Tapi macam Melayu ni seolah macam kebiasaannya ada buat salah, berjumpa je minta maaf. Jadi saya di Perkim pun macam tu, saya nak minta maaf kalau ada silap, dan kalau online nak minta maaf saya itu pada masing-masing lah. Tentulah kalau saya ada silap, mungkin orang lain pun ada silap juga. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi lepas Ramadan ni dalam majlis yang lain, dan yang pasti ialah majlis bersama dengan kelab-kelab universiti yang kita tak dapat adakan dalam Ramadan, kita akan buat selepas Ramadan ini. Itu ada majlis raya, dan kalau nak buat majlis raya untuk staff, itu kita akan fikir kemudian lah. Bukan begitu Datuk Benari ya. Yang banyak mana ada duit nak bagi itu, sedekah tu ataupun pemberian tu Datuk Benari yang akan uruskan. Banyak mana tu, itu urusan dia. Akhir sekali saya ucap terima kasih kepada kesabaran tuan-tuan, dan jangan lihat jangan nilai tentang apa yang dibagi, tapi itu adalah tanda ikhlas daripada pengurusan kepada staf. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas ini daripada Asdaf ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Dan setiap penerima atau kaki tangan akan menerima 4 bungkusan ataupun 4 pack biskut raya. Mana balik kampung kita tak payah beli biskut raya dah ada. Jimat duit. Okey, seterusnya ada lagi. Okey, baik. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga
hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Seterusnya dibacakan daripada Asdaf Asrama Darul Falah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tas Putra ada ke? Tas Putra? Tak ada eh? Seterusnya dipersilakan daripada IDIP KL. Dipersilakan IDIP KL. IDIP dah habis. Daripada skor dah ambil. Skor silakan. Ya, skor belum lagi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Seterusnya dipersilakan pegawai dan kaki tangan daripada Perkim Bahagian Wilayah Persekutuan. Dipersilakan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang Seterusnya kepada yang selalu menjaga keselamatan bangunan Perkim, security, dipersilakan. Unit keselamatan 24 jam. yang dijanjikan kepada kita. Bangga rasanya, bangga. Dan yang tidak kenal penat lelah, yang sering menjaga kebersihan bangunan Perkim, yang menceriakan suasana Perkim, kita punya petugas kebersihan, cleaner, sila. Datang melihat janda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Seterusnya dipersilakan kita punya sukarelawan Saudara Firdaus. Seterusnya kepada Tok Siak Surau Perkim Saudara Amin Fong. Ini selalu melakukan azan ni. Dan bersama dengan Tuan Imam ya. Ambil untuk Tuan Imam sekali. Tuan Imam tak sampai lagi. Ada yang tak dapat? Semua dah dapat ya?